Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Syah binti Putra, membawakan matrik PA181609664. Hari ini saya akan mengulas satu artikel yang bertajuk Mixologic Estimation of Radical Islam Terrorism in Europe and North America, a Comparative Study. Artikel ini telah ditulis oleh Carlos Pesta Barros dan juga Isabel Bronca. Artikel ini juga diterbitkan oleh The Journal of Conflict of Revolution iaitu pada 2005. Penerbit bagi artikel ini adalah Sage Publishing Inc. Halaman artikel ini mengandungi sebanyak 258 sehingga 314 muka surat. Sinopsis artikel ini adalah dia berkaitan dengan kaedah dan juga ciri-ciri serangan Islam itu sendiri, misalnya lokasi, jenis-jenis serangan. Selain itu, artikel ini juga membahaskan tentang satu pemikiran di mana mengapakah radikal serang Islam ini semakin berkembang pesat di peringkat global. Selain itu, artikel ini menggunakan kaedah metodologi parameteran. Untuk melihat artikel tersebut dipilih atas dasar kerana artikel tersebut mempunyai kaitan dengan tajuk tugasan kumpulan kami iaitu keganasan global. Selain itu, artikel juga menyentuh tentang serangan-serangan radikal Islam di mana itu adalah salah satu isu yang sangat memberi tamparan yang hebat terhadap golongan umat Islam. Oleh itu, kami satu kumpulan bersetuju untuk memilih artikel tersebut dijadikan sebagai ulasan artikel berkumpulan kami. Baiklah, antara isu yang dapat dilihat ialah mengenai sifat serangan pengganas Islam radikal yang belum pernah terjadi sebelum kejadian di New York City dan Washington DC pada 11 September 2001. Baiklah, seperti yang kita sedia maklum, serangan yang telah terjadi itu telah menggunakan sebuah pesawat awam sebagai senjata pemusnah yang dilakukan secara besar-besaran. Seterusnya kejadian di Madrid pula yang mana telah berlaku pengeboman kereta api komuter pada 11 Mac 2004. Baiklah, isu yang seterusnya mengenai bahaya yang semakin meningkat telah memberikan impak yang sangat negatif dari segi sosial, ekonomi, politik dan sosiologi terhadap daya maju sistem kapitalis. Seterusnya ia memberikan impak yang memberikan kesan terhadap cara hidup yang mana disebabkan oleh kegagalan untuk mencegah serangan tersebut. Baiklah, pada pandangan saya, isu-isu yang diutarakan ini dilihat sebagai rujukan bagi penulis untuk memperolehi maklumat berkenaan ciri-ciri penting yang dikaitkan dengan serangan pengganas Islam dengan melakukan analisis. Isu seterusnya yang ditekankan penulis dalam artikel tersebut ialah kesan teroris Islam radikal terhadap sistem kapitalis, di mana penulis menekankan bahawa teroris Islam radikal ini lebih banyak berlaku di dalam negara-negara yang mengamalkan sistem kapitalis berbanding negara yang tidak mengamalkan sistem kapitalis. Contohnya seperti di negara US, United Kingdom, France dan Switzerland. Teori yang digunakan dalam artikel ini ialah penulis menggunakan kaedah random parameter logik pada RP-nya dan menggunakan kaedah menganalisis peristiwa Islam radikal yang berlaku pada masa lampau. Seterusnya, penulis juga menggunakan data panel dan kaedah interview. Kaedah interview ini penulis lebih menyasarkan kepada penduduk Amerika Syarikat yang berada di luar Amerika untuk berkenaan pendapat tentang teroris Islam radikal ini. Terdapat beberapa kelebihan yang terdapat dalam artikel ini. Yang pertama adalah dari segi metodologi, kaedah yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis anggaran logik campuran terorisme Islam radikal di Eropah dan juga Amerika Utara dalam kajian perbandingan mereka. Yang pertama, dari segi metodologi mereka menggunakan logik campuran, iaitu logik campuran ini biasanya digunakan sebagai modul dalam tingkah laku, dalam menganalisis tingkah laku.
dalam artikel ini juga mereka menggunakan model ini sebagai pendekatan yang berbeza, di mana mereka lebih bersifat statistik daripada tingkah laku. Seterusnya, dalam menganalisis kerangka empirical mereka, mereka menggunakan pemboleh ubah dari ITERATE, iaitu International Terrorism Attributes of Terrorism Events, berdasarkan ketersediaan yang mereka gunakan, data ketersediaan yang mereka dapat. ITERATE ini tidak menentukan serangan Islam radikal, tetapi mereka dapat mengenal pasti kumpulan pertama yang memulahkan dan juga yang mula-mula mengambil tindakan terhadap kumpulan ini. Selain itu juga, mereka juga ada menggunakan kaedah pemerhatian untuk menganalisis kajian mereka, iaitu mereka telah mengumpulkan sebanyak 2,799 pemerhatian mereka, analisis pemerhatian mereka untuk menjelaskan lebih detail dan juga lebih kukuh tentang kenyataan-kenyataan mereka dalam kajian mereka. Seterusnya, dari segi kelebihan artikel ini, dari segi rujukan, terdapat banyak rujukan-rujukan yang mereka gunakan untuk menyokong mereka punya fakta-fakta. Jadi ini akan memudahkan lagi pelajar ataupun orang yang ingin mengkaji pada masa hadapan sebagai rujukan mereka untuk mencari topik-topik ataupun tajuk-tajuk yang berkaitan dengan isu-isu pengganas kumpulan Islam ini. Seterusnya saya akan bentangkan mengenai kelebihan dari segi tulisan, yaitu sorotan, dan apa yang membuat artikel ini lebih menarik, itu yang lebih bagus. Okey, pada pengulas, kelebihan artikel ini dari segi tulisan, pengulas cuba meneliti dari segi pertama dan kedua, apakah yang membuat artikel ini menarik. Umumnya artikel ini bukan sahaja mudah difahami dari segi teknikalnya seperti yang dijelaskan di perenggan sebelum ini. Pengulas juga mendapati terdapat penggunaan elemen sorotan dalam membahaskan setiap subtopik yang hendak dijelaskan. Pengulas juga mendapati bahawa penulis artikel ini cuba membuat perbandingan berdasarkan sorotan-sorotan yang digunakan. Maksudnya, penulis memanfaatkan kajian-kajian lepas berkaitan isu teroris radikal Islam untuk mendapatkan lebih banyak jawapan. Disebabkan itulah pengulas dapat memesan setiap subtopik yang diletakkan dalam artikel ini. Penulis cuba membawa pembaca untuk memahami isi utamanya melalui pengembangan ayat berdasarkan dapatan data yang diperolehi. Pada masa yang sama, perbandingan dilakukan dengan menggunakan analisis kajian lepas. Berikut pula bagi pengulas apa yang membuat artikel ini bagus. Pada pengulas, sebenarnya dari segi model logit yang digunakan. Berdasarkan kefahaman pengulas, model logit itu bermaksud model regresi nonlinear yang menghasilkan sebuah persamaan di mana variable dependent bersifat kategorikal. Umumnya, model ini merupakan suatu formula bagi memperoleh suatu jawapan, khususnya perbandingan dan perbezaan timbul dalam mendapatkan jawapan. Jadi jarang sekali untuk melihat model ini digunakan dalam membahaskan sebuah jurnal maupun artikel. Tambahan pula, apa yang membuat artikel ini lebih menarik dari segi bentuk data yang dipersembahkan dalam bentuk jadwal untuk kemudahan pembaca melihat secara umum apa yang cuba disampaikan. Penulisan juga dipersembahkan mengikut subtopik. Hal ini bermaksud setiap data mempunyai tajuk utama bagi menjelaskan keseluruhan perenggan. Di dalam artikel ini terdapat beberapa kekurangan yang pada pembaca sendiri dan pada pengulas melihat apakah yang cuba untuk dibincangkan dan apakah metod kajian yang cuba untuk disesuaikan dengan tema perbincangan utama yang cuba dibawakan oleh penulis, iaitu untuk mengetahui karakteristik radikal Islamis itu sendiri. Jadi yang pertama adalah disebabkan oleh sifat kajian ini terlalu menekankan aspek statistik ataupun kuantitatif. Ianya lebih sukar untuk pembaca memahami
bagaimana satu data-data yang sering dikaji dan dinilai secara subjektif, iaitu secara kualitatif, kemudian dibincangkan di dalam bingkai kuantitatif. Seterusnya, kekurangan yang kedua adalah daripada aspek penulisan itu sendiri, yang lebih menekankan daripada aspek tema yang dalam perbincangan. Pada pembaca sendiri menganggap bahawa lebih sesuai untuk dimulakan dengan naratif diakronik ataupun melihat sesuatu isu itu daripada lensa sejarah untuk memahami bagaimana berlakunya radikal Islamis dan bagaimana boleh mendorong kepada tindakan-tindakan serangan yang keras oleh golongan Islamis. Kemudian yang ketiga adalah berkenaan sumber rujukan yang digunakan. Apabila melihat sumber rujukan yang dirujuk oleh pengkaji, dapat dilihat kurang rujukan daripada tokoh-tokoh timur ataupun tokoh-tokoh Asia Barat yang Muslim yang mengupas berkenaan isu Islami. Apa yang dapat dilihat daripada rujukan yang digunakan adalah tokoh-tokoh yang dimasukkan adalah tokoh yang lebih kepada Barat dan juga daripada Asia, dan itu adalah beberapa kekurangan yang terdapat di dalam artikel ini.